Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam Badrul dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Kita nak rujuk satu ayat saja daripada surah Al-Kahfi, iaitu ayat ke-49. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, surah Hashim, tolong lihat jilid yang kelima, muka surat ke-471. Baik, salam Anti Farid. Terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Sadaqallahul Azim. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celakanya kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan yang besar, melainkan dia mencatat kesemuanya. Dan mereka mendapati apa yang mereka telah kerjakan ada tertulis, dan Rabbmu tidak menganiaya sesiapa pun. Baik, Mahani Al-Fatah, bunga berguran, Ahlan. Lihat ya, dalam terjemahan dalam tafsir Ibn Katsir ni. Baik, ayat yang ke-48 dari surah Al-Kahfi, ayat ke-49. Tengok. Dan letakkan kitab, iaitu kitab amal buatan, dalamnya terdapat buatan yang mulia dan buatan yang hina, yang kecil dan besar. Lalu kamu akan melihat orang yang kesalahan itu, yang melakukan kesalahan, ketakutan terhadap apa yang tertulis dalamnya, iaitu berupa amal buatan mereka yang jahat lagi buruk. Dan mereka berkata, aduhai celakanya kami. Maksudnya sungguh kami sangat rugi dan celaka atas kelengahan kami dalam menjalani masa hidup kami dahulu. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan besar, melainkan semuanya dicatat. Maksudnya tidak ada satu dosa pun, kecil atau besar, ditinggalkan. Yang ditinggalkan dan tidak juga amal perbuatan sekecil mana sekalipun, melainkan akan ditulis dan tercatat dalamnya secara teliti dan terpelihara. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan, iaitu perbuatan baik atau buruk, dengan kata lain semuanya tersembunyi akan kelihatan jelas. Jadi tuan-tuan yang berkasihan, pandukan kepada ayat ini dalam sebuah hadis Nabi SAW. Imam Ahmad nukilkan daripada Anas bin Malik, Nabi bersabda, likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamati yu'rafu bihi. Setiap pengkhianat akan memiliki bendera pada hari kiamat nanti yang dia dapat dikenali dengannya. Hadis ini dinukilkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dalam kitab sahih mereka. Jadi muslim-muslimat berkasihan, Sa'diyah Bahrum, ahlan sahlan semua yang hadir. Ayat ini menjadi satu diskusi ataupun perbincangan di kalangan para ulama tentang keperluan kita bagi setiap muslim ini supaya merasa takut terhadap amal perbuatan yang akan disemak, didedahkan, dibuka di hadapan khalayak ramai di akhirat nanti. Umat sejagat Rasulullah Kamisa SMS. Barakallahu fikum. Jadi ayat ini menjadi fokus bincangan kita tentang keperluan wujudnya rasa takut dalam diri, namakan sebagai khauf. Dan saya telah jelaskan 2 hari yang lalu tentang khauf dan juga raja ni merupakan 2 perkara yang bergandingan dalam kehidupan kita. Tak boleh satu mengatasi yang lain. Andai perasaan khauf ekstrim dalam diri kita sehingga menyebabkan kita putus harap langsung daripada Allah SWT. Khauf tu maknanya takut atas kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang menjadi penghalang kepada penerimaan taubat ataupun penerimaan amal salih yang kita kerjakan yang lain. Manakala perkataan rajak pula merujuk kepada berharap. Man kana yarju liqa' rabbih falyamal amalan salihah. Maka pengharapan kepada Allah ni mesti bersebab dengan usaha yang kita lakukan. Itu sebab kalau kita perhatikan dalam Ihya Ulumuddin dan Imam Al-Ghazali mengemukakan tuan-tuan bila menyebut tentang perkataan raja, iaitu khauf. Bila Allah menyatakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat daripada Allah SWT. Jadi dalam hidup ini pengharapan kepada Allah itu mesti bersebab, mesti ada usaha.
Seperti yang telah saya jelaskan dalam kuliah yang lalu, berkaitan dengan rahmat Allah yang kita perolehi, yang kita harapkan itu adalah seumpama anak yang belajar bersungguh untuk memenuhi janjinya kepada ayah. Ayah berkata, kalau kau belajar sungguh nak dapat kepuasan cemerlang, nanti ayah belikan kau kereta. Lepas SPM nanti kau ambil lesen kereta, terus kau beli kereta. Tak kisahlah kereta apa tuan. Nak gambarkan ayah ni punya penghargaan kepada anak kerana berjaga malam, belajar bersungguh. Semua buku yang dia belinya habis dicatatkannya, menunjukkan kepada kesungguhan lah. Maka ayah ni berkata, jom kita pergi tengok kat kedai kereta. Anak ni pun pilih, Masya Allah. Nak belajar bersungguh, dia dapat kereta Myvi ni contohnya. Lepas daripada SPM, keluar keputusan, memanglah dia cemerlang seperti yang telah dijangkakan. Maka si anak ni oleh kerana terlupa, gembira sangat dengan sijil itu, dengan sertifikat itu, dengan pencapaian kecemerlangan itu, terus pergi ke kedai kereta yang ayah bawa pergi dahulu. Menunjukkan kepada toki kereta, menunjukkan kepada pemilik syarikat kereta ni, sijil saya cemerlang. Mana duitnya? Memanglah cemerlang, tapi duitnya tak ada. Jadi begitulah perumpamaan rahmat Allah ni tuan-tuan, hendaklah berlaku selepas usaha yang kita lakukan. Ya, itu sebab kata Imam Yahya bin Muaz dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahawa min a'zam al-ightirar inda at-tamadi fi dhunub ala raja'il afu min ghairi nadamatin. Antara tanda seorang itu tertipu min a'zam al-ightirar, mana perkataan ghurur yang paling dahsyat menimpa seseorang apabila dia mengharapkan rahmat Allah SWT dalam keadaan tak ada pun usahanya untuk dapat rahmat itu. Dia mengharap dapat kereta tapi tak nak belajar langsung. Tentulah tak boleh kan tuan-tuan. Ya, seumpama seorang yang menanam benih pada bumi yang kontang, kata Imam Yahya bin Muaz. Lalu dia berkata, tarjul najata wa lam tasluq masalikaha, inna safinata la tajri al yabasi. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah tanpa ada usaha adalah seumpama seorang yang meletakkan kapal di atas tanah kering dengan harapan kapal tu boleh berlayar. Tentulah tak boleh. Ataupun letakkan biji di atas tanah kontang yang gersang, yang memang tidak ada peluang untuk pokok itu tumbuh. Maka demikianlah. Sabaria Said, terima kasih. Tolong share pada teman-teman yang lain. Nur Hafizah Mustafa, ahlan wa sahlan. Jadi dalam ayat ini Raja hendaklah diseimbangkan dengan khauf yang telah kita bincangkan tadi. Perkataan khauf ini boleh dibangkitkan, boleh disuburkan dalam diri, dalam kehidupan seorang mukmin seperti yang telah kita huraikan. Ada beberapa cara ya. Nombor satu yang telah kita bincangkan, mengingat keagungan kekuasaan Allah SWT. Apabila kita melakukan satu maksiat, ingatlah Allah berkuasa untuk mengenakan hukuman kepada kita. Antara perkara yang sangat daqiq, yang sangat penting untuk kita fikirkan tuan-tuan ni. Sebagai contohnya, seorang itu derhaka kepada ibu bapanya. Kena ingat, derhaka kepada ibu bapa ni bukan dengan tindakan saja, mungkin dengan kata-kata, mungkin kerlingan, mungkin isyarat yang kita tunjukkan. Kerana ada hadis sahih yang menunjukkan bahawa kullu dhunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Fa inna Allah yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Dalam hadis sahih, dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim dan juga Al-Asbahani, bahawa Nabi SAW telah bersabda, semua dosa itu akan ditakhirkan hukumannya di akhirat oleh Allah SWT. Melainkan dosa buat penderhakaan kepada ibu bapa, menyakiti hati ibu bapa, maka akan disegerakan balasannya di dunia lagi. Maka berhati-hatilah tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi dalam kes yang kita bincangkan, takutlah kepada Allah SWT dalam hukuman yang telah pun ditetapkan dalam Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi seumpama derhaka kepada ibu bapa ni tadi. Maka bila kita baca ayat seperti ini, hadis seperti ini, kita akan rasa takut nak melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah SWT. Mengetahui kudrat dan juga kekuasaan Allah SWT, itu akan menimbulkan rasa takut dalam diri kita untuk melakukan maksiat dan perkara-perkara yang tegah. Yang kedua, saya ulang balik semula ya, antara perkara yang menyebabkan kita takut melakukan maksiat kepada Allah adalah mengingati kematian dan juga akhir hayat. Waja'at sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Bayangkan bagaimana kesakitan ketika orang nak mati itu, seumpama kambing disiat-siat kulitnya. Maka rasa gentar, takut dalam diri kita. Yang ketiga, membayangkan tentang dahsyatnya kubur, merupakan lubang yang sempit, yang panas, yang dipenuhi dengan ulat-ulat, lumpur dan sebagainya. Maka mengingati kedahsyatan alam kubur ni menyebabkan seseorang itu bersungguh-sungguh meninggalkan perkara-perkara ditegah oleh Allah SWT. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, iaitu
membina sifat takut terhadap Allah dan kekuasaannya. Ini akan berlaku bila kita menghayati tentang hari kiamat dan huru-haranya hari kiamat, seperti ayat yang telah kita bincangkan tadi, tuan-tuan. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bila kita tahu di akhirat nanti semua amalan kita telah pun terbentang, tercatat dan akan ditunjukkan di hadapan khalayak ramai. Dulu kat dunia kita nampak baik sangat, tapi di akhirat ketika dibuka segala keburukan, umpama membuka pekung pada badan kita gitu, tuan-tuan, maka tentulah akan timbul rasa ketakutan untuk berbuat perkara-perkara yang tegah oleh Allah SWT. Ini pentingnya untuk kita membaca ayat-ayat berkaitan dengan dahsyatnya hari kiamat, ya. Jadi dahsyatnya hari kiamat juga dinyatakan oleh Surah Al-Muzammil ayat ke-17 sebagai contoh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Bagaimanakah kamu dapat melihara diri kamu jika kamu tetap kafir, yang pada hari azabnya nanti menjadikan kanak-kanak kecil pun akan beruban di kepalanya, rambutnya hitam tukar menjadi putih kerana ketakutan melihat peristiwa dan juga kedahsyatan hari kiamat itu, tuan-tuan. Dan juga Allah menjelaskan lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-1, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Pada hari tiupan sangkakala nanti maka terputuslah segala pertalian nasab di antara seorang dengan keluarganya. Di dunia dahulu dia dengan ayah, dengan anak, dengan isteri, dengan suami, tapi di akhirat yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrihim yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu suami lari pada isteri, isteri lari pada suami, anak lari pada bapa, bapa lari pada anak-anak. Ini cerita orang derhaka kepada Allah lah. Maka ayat ni bila kita baca, kita bayangkan bagaimana dahsyatnya di akhirat itu, perhubungan kemanusiaan dan juga hubungan pertalian darah pun putus kerana mengakibatkan apakah dosa memutuskan silaturahim. Dosa memutuskan silaturahim ni akan dihukum di dunia lagi, tuan-tuan. Bertanya tadi, saya tak ingat namanya apa, kerana ada banyak dosa yang, ada beberapa bentuk dosa yang memang Allah akan tunaikan hukumannya di dunia lagi. Antaranya uququl walidain, derhaka kepada bapa. Lain, khamsun yu'ajjilullahu li sahibihinna bil uqubah. 5 perkara yang Allah akan dahulukan, akan percepatkan hukumannya di dunia lagi. Yang pertama al-baghi. Al-baghi ni maknanya ada 2, tuan-tuan. Pertama sekali iaitu melawan kepada pemerintah. Yang kedua merupakan perkara-perkara berkaitan dengan zina. Yang kedua al-ghadr. Ghadr ni makna khianat. Yang ketiga uququl walidain, menderhaka kepada ibu bapa. Yang keempat qati'atur rahim. Qati'atur rahim maknanya memutuskan silaturahim. Yang kelima iaitu ma'ruf la yushkar. Perkara-perkara yang baik tapi tidak disyukuri. Perkara-perkara yang orang buat baik pada kita tapi kita balas dengan sebaliknya. Ini adalah hadis Tabarani daripada Jabir bin Abdullah dan juga daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Merupakan hadis yang dengan sanad yang sahih. Ya. Baik. Jadi membayangkan kedahsyatan kiamat, huru-haranya menyebabkan diri kita merasa takut melakukan dosa kerana dahsyatnya hukuman tersebut disediakan oleh Allah SWT. Lagi di antara perkara yang dapat menguatkan rasa takut hamba kepada Allah, seperti yang telah kita lihat, mengingat tentang kedahsyatan padang mahsyar pula. Ketika manusia semua dihimpunkan di padang mahsyar, maka mereka semua akan melalui titian sirat. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah bersabda, hadis Muslim, fayamuru awalukum kal barqi. Qal qultu bi abi anta wa ummi ayu shay'in kamaril barqi. Qal alam tarau ila al barqi kayfa yamuru wa yarji'u fi tarfat 'ainin thumma kamari rihi thumma kamari tayri wa shadd rijali tajri bihim a'maluhum. Nabi kita SAW telah bersabda, dahsyatnya pada mahsyar nanti bila manusia semua dihimpunkan dan kemudian mereka akan meniti titian sirat, ada yang melintas pantas seperti kilat. Nabi pun ditanya oleh para sahabat, macam mana kilat tu Rasulullah? Rasulullah kata, lihat kilat itu turunnya dengan cepat, pulangnya dengan cepat, pantas seperti kilat. Ada pula yang bergerak seperti sekelip, ada seperti angin yang bertiup kencang, kamar rihi. Kemudian kamar tayri, ada yang bergerak laju macam burung. Wasyaddir rijali, dan seperti larinya orang lelaki. Semua itu berlaku dengan sebab kasih sayang Allah, kerana amal salih mereka lakukan. Amal salih itu yang akan meletakkan manusia pada tempat-tempat yang telah digambarkan tadi, tuan-tuan.
Ya. Jadi bila kita baca tentang dahsyatnya lagi alam akhirat ini, pada mahsyar ni, hukuman yang disediakan oleh Allah SWT, bahawa manusia nanti akan yuhsyaruna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Qultu ya Rasulullah, an-nisa wa rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzur ba'duhum ila ba'd. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi telah bersabda manusia di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan tidak berkhatan dan tidak berkasut, berkaki ayam. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar sabda Nabi ini bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, pada hari itu kalau gitu keadaannya orang semua berbogel, telanjang bulat, maka tentulah yang lelaki akan melihat kepada yang perempuan, ataupun sebaliknya. Maka Nabi telah bersabda, al-amru asyaddu min an yanzur ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, pada hari itu manusia semua berada dalam keadaan masyghul, sibuk. Jadi tak ada peluang, tak ada masa, tak ada kesempatan nak tengok orang yang sedang dalam keadaan seperti tak ada seorang pun akan peduli. Semuanya dalam keadaan keluh kesah, memikirkan bahagian masing-masing. Jadi bila mengetahui tentang dahsyatnya pada mahsyar ni tuan-tuan, maka kita pun menjadi lebih berjaga-jaga, berhati-hati dalam kehidupan di dunia ya. Sifadilah ya. Daing Muhammad Azwan. Jadi inilah dia keperluan untuk kita faham perkataan khauf ni tadi. Kita takut pada hukuman yang Allah SWT sediakan. Keadaan para malaikat dan juga para nabi, para salafus salih menceritakan tentang rasa takut ni tuan-tuan. Dan Rasulullah SAW kana idza taghayyara al-hawa wa habbat rihun 'asifatun yataghayyar wajhuhu fayaqumu wa yataraddadu fil hujrati wa yadkhul wa yakhruj kullu dhalika khawfan min azabillah. Manusia bila melihat Rasulullah SAW, para sahabat melihat Rasulullah SAW bila angin bertiup kencang di Madinah, maka wajah Nabi akan kelihatan gugup, ketakutan. Nabi pun bangkit, keluar masuk, tidak aman perasaan Nabi SAW. Kerana kata-kata Nabi kepada mereka, keadaan seperti ini pernah berlaku kepada kaum Nabi Saleh sebagai contohnya, kaum Nabi Hud. Maka datangnya pekikan di langit, angin kencang berlaku pada mereka, ataupun Nabi Nuh, taufan berlaku pada zaman itu, badai yang berlaku pada zaman itu, banjir besar, bah besar yang berlaku, mengakibatkan Nabi begitu takut bila melihat sesuatu keadaan seperti itu berlaku tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat cepat menangis, takut kepada Allah SWT. Sampai Sayyidina Abu Bakar ni tidak mampu untuk memimpin solat kerana banyaknya tangisan beliau. Bila beliau baca rakaat pertama pun tak dapat nak disempurnakan kerana hatinya mudah cair bila membaca ayat-ayat Allah SWT. Ketika Nabi SAW gering, Nabi sakit, maka Nabi telah pun menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Maka Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar suruhan Nabi itu berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar ni seorang yang kuat menangis, la yamliku nafsahu, dia pasti akan menangis. Kalau dia menangis nanti takut sembahyang tak sempurna, wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap juga menyuruh Abu Bakar untuk mengimamkan salat. Begitu juga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang pernah terjatuh, seringkali jatuh ketakutan, pengsan bila mendengar satu ayat Allah SWT dibacakan. Di wajahnya kelihatan ada 2 garis hitam. Ni tuan-tuan, ada lurah, ada seperti apa kita panggil seperti kesan air mata yang turun daripada mata beliau. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu kerana membaca ayat Allah dan gemetar hatinya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Baca saja menangis, nangis sampai berkesan pada pipi ni tuan-tuan, aliran air mata itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Umar bergegas turun dari keldainya dan bersandar ke dinding dalam keadaan takut dan terdiam, dalam keadaan menangis bila dia membaca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sungguhnya azab Tuhan pasti terjadi, tiada seorang pun dapat menolaknya. Sayyidina Umar, seorang lelaki yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pun takut bila baca ayat ini. Ketakutan mereka tuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis ketika sakit. Dikatakan kepadanya, apa yang buat menangis? Dia berkata, ketahuilah aku tidak menangisi dunia, tapi aku menangisi jauhnya perjalanan, kurangnya bekalan, padahal aku sedang menuju ke syurga ataupun ke neraka. Allah nang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, personality yang unggul yang meriwayatkan hadis yang paling banyak ini tuan-tuan, pun merasa gusar, bimbang perjalanan ke akhirat tu jauh, bekalannya tak cukup. Kalau kita ni apatah lagi. Humairah Hidayah. Musa bin Mas'ud berkata, dahulu bila kami duduk menimba ilmu daripada Sufyan As-Sawri,
keadaan api seperti begini kami, manakala kami melihat rasa takut dan lemahnya beliau. Sufyan As-Sauri, imam yang mulia ni, kami berada dalam majlis ilmunya, kami teringat akhirat, terasa macam neraka dekat sangat kami atas kekurangan dan kelemahan kami yang kami tidak atasi ini. Jadi tuan-tuan, bila kita ada cerita tentang khauf, inilah dia, kita perlu seimbangkan pula dengan raja. Raja ni iaitu pengharapan. Saya ada cerita pada tuan-tuan bagaimana seorang murid, seorang pelajar yang belajar bersungguh, tapi pada malam pemeriksaan dia sakit, maka dia meyakini ada ruang untuk ihsan daripada gurunya, profesornya, kerana dia telah berusaha sepanjang semester dengan sebaik mungkin. Kini malam pemeriksaan pula dia sakit, maka berpandukan kepada track recordnya seorang yang bersungguh belajar, jumpa dengan gurunya, dia ada perasaan takut gagal dan sama-sama mengharapkan daripada ihsan gurunya itu. Kalau dengan manusia ada perasaan seperti itu, tuan-tuan, apatah lagi Allah SWT. Ya, Ustaz Syafiq Murad, lama tak nampak Ustaz Syafiq. Barakallahu fikum. Suzy Daniel. Jadi kata Imam Ghazali, raja adalah pengharap keluasan rahmat Allah. Dan dalam pendapat lain mengatakan bahawa raja adalah minta kebahagiaan dan kepemurahan Allah dan yakin dengannya. Tadi saya dah jelaskan bahawa janganlah pula kita yakin terhadap rahmat Allah ni dalam keadaan tak berusaha. Kerana penyair mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Janganlah engkau mengharapkan kepada rahmat Allah tanpa ada usaha, kerana kapal itu tidak akan melayar di atas tanah yang kontang, yang kering. Dia perlu kepada air. Kerana bila kita baca setiap kali ayat berkaitan dengan rahmat ni, Allah menceritakan tentang peluang memperoleh itu selepas berusaha mendapatkan asbabnya, sebab-sebabnya telah diusahakan. Ya, macam sebagai contohnya Allah firman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Ayat ini orang yang beriman, orang yang berhijrah, yang bermujahadah, berjihad. Mujahadah ni salah satu makna jihad, ya. Mereka itu mengharap rahmat Allah. Maka rahmat itu datang selepas datangnya usaha. Jangan mengharapkan rahmat seumpama kapal yang dibina di atas tanah kontang ni tadi, tak ada air, tak ada usaha langsung. Maka itu tak kena, tuan-tuan. Jadi pengharapan ni iaitu raja, mengharap keluasan rahmat Allah selepas berusaha mendapatkannya. Jadi mesti ada dalam diri kita sifat keyakinan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bila kita nak buat satu benda tu, serahkan kepada Allah, buat sebaik mungkin, tawakal kepada Allah SWT. Macam kisah Nabi Ibrahim yang pernah kita pelajari yang surah Al-Hajj. Bila Nabi Ibrahim AS disuruh oleh Allah untuk memanggil manusia menunaikan ibadah haji, wa azin fin nasi bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Tuhan, ya Allah, engkau suruh aku manggil manusia menunaikan ibadah haji, macam manalah aku nak panggil, sejauh manalah suara boleh sampai kepada mereka, wahai Tuhan. Maka Allah telah mewahyukan kepada Ibrahim untuk naik atas bukit Qubais, yang merupakan bahagian Safa yang kita naiki ketika melakukan sa'i. Bukit Safa itu sebahagian daripada Jabal Qubais, telah dipotong pada hari ini, tuan-tuan, ya. Maka Nabi Ibrahim pun disuruh oleh Allah untuk naik dan manggil. Kerja engkau adalah alaikan nida wa alayal balagh. Engkau usaha saja, wahai Ibrahim alaihissalam, selebihnya adalah kerja aku. Maka begitu juga dalam kehidupan, kita usaha untuk dapat rahmat Allah, tuan, lepas tu serahkan kepadanya. Allahu salam wahid. Ya. Baik, tuan, bagi tuan yang minat untuk dapatkan Quran tematik, Quran tematik yang telah pun saya hasilkan, tuliskan, kumpulkan bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah SWT berdasarkan kepada tema-tema. Dalam Quran ni ada tema-temanya. Macam dalam surah Al-Baqarah ada tema cerita tentang hari akhirat, tentang kaum munafiqun, tentang kekeluargaan, tentang kaum munafiqun, tentang isu perempuan, haid, puasa dan sebagainya. Jadi banyak tema yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Begitu juga surah-surah yang lain. Baik. Kemudian sampai kepada bab raja ni, perbezaan antara harap dengan angan-angan ialah angan-angan merupakan satu sifat orang pemalas. Tetapi yang dimaksudkan dengan harap ni tadi iaitu raja adalah berusaha dengan bersungguh dan kemudian bertawakal kepada Allah SWT. Jadi beza di antara angan-angan dengan mengimpikan, mengharapkan. Mengharapkan ni memerlukan kepada usaha dan kemudian berserah kepada Allah Taala. Harap ada 3 bentuk, kata Imam Ghazali. 2 daripadanya terpuji, 1 merupakan dusta. 2 yang pertama adalah pengharapan seorang yang melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya ilmu daripada Allah lalu diharapkan pahalanya. Dan sesiapa yang berbuat satu dosa lalu taubat darinya lalu diharapkan ampunan Allah serta ihsan kepemurahannya. Sedangkan orang yang ketiga adalah orang yang larut dalam kelalaian dan dosa.
larut dalam kelalaian dosa. Kemudian mengharapkan rahmat Allah tanpa disertai dengan amal saleh. Itu namanya ghurur. Ghurur. Wala yaghurrannakum billahi gharur. Syaitan dipanggil sebagai gharur. Sifat tertipu, ketertipuan itu dipanggil sebagai ghurur. Ya? Di Firta Ghazali. Jadi seorang yang melalui jalan Allah memiliki dua pandangan. Pandangan pada diri sendiri, keburukan-keburukannya, kekurangan-kekurangan amalannya, yang akan membukakannya pintu rasa takut, dan pandangan yang luas kurnia dan kemurahan Allah, lalu membuka padanya pintu harap. Ni tadi Judilisha. Jadi orang yang sedang salik, orang yang mengikut jalan yang betul tadi dikatakan oleh penyair Tarjun Najata, walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi, bahawa kita ni mengikut suluk. Suluk ni makna jalan yang betul, jalan dikehendaki oleh Allah dengan pandu kepada nur daripadanya. Maka dalam perjalanan ni kita melakukan sebanyak mungkin amal salih, mencari ketaatan, mengusahakan melakukan perkara-perkara ibadah ini tanpa berkira-kira. Sebahagian daripada kita ni berkira-kira, tuan-tuan. Kalau sembahyang sunat, nampaknya baca Al-Fatihah je lah, surah lepas Al-Fatihah tu tak baca langsung. Kenapa nak kejauh? Kalau sembahyang duha sikit terfikir, bila nak jadi kaya ni, berkira-kira kemain lagi dengan Allah SWT. Zubair, jangan jadi orang berkira-kira dengan Allah tau. Kita buat kerana kita merupakan hamba yang meyakini di situ ada kebaikan-kebaikan dan ihsan Allah yang banyak kepada kita, dan dia dilakukan sebagai tanda kembali kepada Allah. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian, ibarat seorang anak yang melakukan kesalahan kepada ayah ibunya, kepada ibunya lah. Nanti dia pun hilang satu hari, kemudian dia balik petang, fikir mana tempat nak malam ni, kalau tidak dibawa ke tiap ibu juga, di sebelah ibu juga, dalam kamar ibu juga, budak kecil ni lah, tuan-tuan. Kegitulah kita ni banyak dosa pada Allah, tuan-tuan. Tapi jangan putus asa daripada rahmat Allah, ya. Tolong jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kalau putus asa daripada rahmat Allah ni rugi sangat, sehingga mengakibatkan seorang tu sanggup membahayakan diri sendiri, yang bunuh diri dan sebagainya, kerana padanya sudah berakhir. Padahal banyak lagi ruang, peluang yang Allah peruntukkan untuk kita, ya. Jadi rajak ni merupakan tingkatan yang paling agung, paling tinggi, paling mulia. Pada rajak takut dan cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memuji pelakunya dan menyanjung mereka, iaitu bila Allah menyatakan tentang Nabi-Nya SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya pada Nabi kamu itu contoh yang terbaik bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan beriman kepada hari akhirat dan mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi tuan-tuan, dalam hadis qudsi yang sahih yang lain, bila Nabi SAW telah bersabda, ya bani Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan mengharap rahmatku, pasti aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Maka walaupun dosa banyak sekalipun, tuan-tuan, ingatlah kita punya Allah SWT yang maha ampun lagi maha penyayang. Ya, saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan dulu kisah tentang seorang budak yang pergi ke Amerika dan terjerumus melakukan dosa-dosa, tapi masih lagi ingat rahmat Allah, doa ibunya menemaninya dalam kehidupan tuan-tuan. Dia pun bertaubat, dan dia hampir-hampir kena penyakit yang bahaya. Saya cerita kepada tuan-tuan ni, ini cerita tentang pengharapan kepada rahmat Allah SWT. Nanti Ustaz Awang Fatih boleh nukilkan cerita ni semula. Dah banyak kali saya cerita kepada tuan-tuan tentang rahmat Allah, mengharap kepada kasih sayangnya. Jadi orang yang berharap akan sentiasa berharap, dalam masa yang sama takut melakukan perkara-perkara dilarang oleh Allah Taala. Dia sentiasa baik sangka kepada Allah dan menggantungkan harapan kepada Allah SWT. Jadi antara kelebihan orang yang bersifat dan sifat harap ini, sifat berharap itu rajak ni tadi, maka dia antaranya menyebabkan dia rasa kenikmatan perhambaan kepada Allah, tuan-tuan. Ini seronok sangat bahasa Imam Ghazali berkata, ya, fa idzan hala araja yurithu tul al mujahadati bil a'mali wal muwazabati ala ta'at kaifama taqallabat al ahwal. Apabila seorang ini mempunyai rasa cinta, rasa pengharapan pada Allah, maka dia akan seronok beribadah kepadanya. Tak kisah malam, tak kisah siang, kelazatan beribadah kepada Allah yang luar biasa dimiliki olehnya. Itu sebab Ibrahim Adham berkata, tuan-tuan, kalaulah seseorang itu merasai nikmat yang kami rasai, seorang raja, orang kaya yang mencari-cari kebahagiaan pada wang ringgit,
pada pangkat, kedudukan dan sebagainya itu, mengetahui apa yang kami nikmati ketika qiyamul lail ini, la jaladuna bisuyuf, maka tentulah mereka akan bunuh kami. Kerana sebenarnya apa yang mereka cari pada dunia itu mereka tak peroleh. Sebenarnya kami yang dapat, kami yang peroleh, walaupun kami tak ada harta banyak macam mereka. Kerana kebahagiaan yang cari itu tak ditemui pada benda-benda kebendaan. Semuanya terletak pada kasih sayang Tuhan. Jadi orang yang punya sifat raja ini, kata Imam Ghazali, dia akan fa'idzan hal raja yurithu tulal mujahadati, akan menyebabkan seorang itu rapat dengan Allah, seronok dengan Allah. Dia rasa nikmat yang sangat lazatnya beribadah kepada Allah SWT itu, tuan-tuan. Jadi dia akan timbul perhambaan, rasa faqir, antumul fuqara'u ila Allah, rasa cinta, rasa memang aku ni miskin, walaupun ada harta tapi aku miskin kepada kasih sayang Allah, aku mengharapkan kasih sayang Allah. Makna miskin itu mengharapkan. Makna fakir itu makna mengharapkan sangat kasih sayang Allah SWT. Jadi di antara kelebihan sifat raja ini lagi, menyelamatkan diri daripada kemurkaan Allah. Kerana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Adabul Mufrad, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Kalau kita tak pohon pada Allah, tak minta pada Allah, Allah muka pada kita. Kita kalau minta pada manusia, manusia marah kita. Manusia jadi benci dengan kita, meluat dengan kita sebagai contohnya. Datang pagi tu nak minjam lah, tu orang pun meluat tengok kita, tuan-tuan. Tapi dengan Allah SWT, lagi pagi kita datang, lagi waktu tahajud itu, lagi Allah gembira menanti permintaan kita itu. Seronoknya, tuan-tuan, Allah SWT dengan sebab permintaan kita kepadanya. Kerana kita tahu kita ni miskin, kita tahu kita ni serba lemah, kita tahu kita ni serba kekurangan. Kita perlu pada rahmat Allah SWT. Lagi, tuan-tuan, di antara sifat raja ni, kelebihannya lagi adalah menyebabkan seorang sampai ke kedudukan yang tertinggi, iaitu syukur. Bila dia mendapat satu yang diharapkannya, maka dia akan menjadi orang bersyukur pula. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah Taala. Sedikit saja orang yang bersyukur. Maka bila mengharap yang Allah beri, maka dia bersyukur pula, naik lagi pangkatnya. Di antaranya bahawa dalam sifat harap terkandung penantian kepada kurnia Allah, satu yang akan menuntut kebergantungan hati kepadanya. Macam saya bagi contoh kepada tuan-tuan, dia kata Imam Muhammad Tawri Sya'rawi berkaitan dengan banyaknya masa berdamping dengan Allah ni, ibarat anak kita yang kita cintai, yang kita sayangi itulah. Belajar seseorang mereka di college, di universiti, dia perlukan untuk wang poketnya setiap bulan katalah RM200. Setahun kita bagi RM2,400, RM3,000 lah. Maka seorang kita pun cakap pada anak kita, ni Kak Long ambil ni RM3,000 apa bagi ni, jangan minta lagi apa. Ataupun kita bagi dia 200 supaya setiap bulan dia datang report pada kita. Seronok kita tengok, walaupun kita sibuk kadang, tapi anak kita datang untuk report, update pada kita, kita gembira dapat dengar dia berkata-kata, dengar suaranya. Terbayang di masa kecil-kecil dulu, tuan-tuan ni. Kalau gitulah sifat seorang ayah yang penyayang kepada anak-anaknya, ini kan pula Allah SWT. Kerana dalam hadis sahih yang pernah saya bentang kepada tuan-tuan, riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi bersama para sahabat dalam satu peperangan, maka seorang perempuan tercari-cari anaknya. Mana anak saya? Mana saya? Pergi kat budak itu. Tengok dia bukan. Pergi situ. Bukan. Anak orang dia sangka anaknya dilihat di belakang. Tiba-tiba ya, Datuk Asari kemudian dapat dah anak dia. Dia pun, Allah, anak aku jumpa juga dengan anak dia. Ialah waktu perangan dalam keadaan keributan itu, semua orang hilang apa ada pada mereka. Rumah hilang, anak pun hilang. Maka perempuan dapat anak dia, hilang, rasa pucat dan juga sedih padanya. Maka Nabi bersabda, agak-agak perempuan ni sanggup tak campakkan anaknya ke dalam api? Para sahabat kata, mana mungkin ya Rasulullah, hasyaha, mana mungkin Rasulullah sayang daripada anak dia. Semua perempuan sayang pada anak dia. Maka jawapan Nabi SAW, memandangkan begitu kamu pandang kasih sayang ibu kepada anak, kasih sayang Tuhan jauh lebih baik daripada kasih sayang anak, ibu kepada anak. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, ya. Nampaknya panjang lagi topik ni saya nak sampai kepada tuan. Ingat boleh tamat malam ni. Tak sempat juga nampaknya. Mari esok kita sambung lagi tentang kelebihan rajak dan khauf, satu bab daripada bab persembahan ibadah kita kepada Allah. Terapi diri kita dengan rajak dan juga khauf. Baiki lagi diri kita dengan sifat yang ada pada para anbiya, para salihin ini, supaya kita faham kedudukan diri kita yang sebenarnya. Anda nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di sisi kita, tuan-tuan. Nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Sembahyang kita apakah pada awal waktu ataupun tangguh-tangguh,
sedekah kita adakah lebih kurang ataupun bersungguh-sungguh, Quran kita apakah baca bila ada keperluan saja ataupun tiap-tiap waktu. Maka renunglah kedudukan Allah di sisi kita, itulah kedudukan kita di sisi Allah sebenarnya. Seperti kata para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan sedikit santapan rohani pada malam ni. Jangan lupa tuan sokonglah Zazan Travel dengan dapatkan kurma McJoel, kurma yang sangat istimewa dari Palestin ni tuan-tuan, yang most probably inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Maryam ayat 25, wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlah, gegarkan pokok kurma itu wahai Maryam, dapatkan buahnya untuk menghilangkan rasa sakit kamu selepas melahirkan puteramu Isa itu. Ayat ni berkaitan dengan kurma McJoel, kerana kurma McJoel ni satunya kurma yang terdapat di Palestin. Ni McJoel dari Zahzan Travel. Kami juga ada menjual kurma ajwa dari Madinah, ada sijil lahirnya dari Madinah. Dapatkan tuan, bekas macam ni, senang untuk dijaga, tak boleh masuki kumbang, boleh letak dalam kereta, di pejabat dan sebagainya. Baik tuan, bagi tuan yang berkesempatan terlibat bersama dengan kami dalam program apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, ikut bersama Xiaomi untuk Road to IPO ke bursa. Bagi tuan yang minat untuk dengar sedikit sesi penerangan, jika tuan-tuan ada wang lebih untuk buat pelaburan bersama kami dalam program pendidikan untuk mengadakan sekolah yang diperlukan, dan juga dalam apa juga berkaitan dengan education, tuan-tuan boleh dengar program kami yang diadakan secara tertutup pada hari Jumaat malam Sabtu nanti. Ni hari Rabu kan, Khamis, Jumaat malam Sabtu, 2 hari lagi. Bagi tuan minat Puan Kamisa ke saudah-saudah, bagi mereka yang terlepas sesi yang lalu, boleh bersama kami dalam sesi ini untuk mendengar perkembangan apakah peluang pelaburan yang boleh tuan-tuan ikuti, kerana program ini telah dikenal pasti menepati syariah compliance, dan ada peluang untuk tuan-tuan dapat pelaburan pulangan yang menarik, insya-Allah. Tuan-tuan boleh isi borang dalam apa yang saya akan catatkan di Facebook nanti. Jadi tuan sampaikan kepada yang lain bagi mereka yang minat untuk buat pelaburan dan ada pulangan dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Dan pelaburan ini menepati kaedah Islam. Nanti saya akan di syariah compliance, nanti saya akan letakkan poster ni, dan tuan-tuan yang berminat boleh menyertai liqa kita, pertemuan kita hari Jumaat malam Sabtu dekat ni nanti. Terima kasih Mumtaz Ismail, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, dapat kita pelajari satu adab dengan Tuhan, tanda perhambaan kepadanya dengan adanya sifat rajak dan juga khauf yang ada pada Nabi-Nabi, para salafus saleh, yang membantu mereka mendapat kemanisan beribadah kepada Allah, kerana ibadah ni ada kemanisannya. Mumtaz Ismail nanti boleh join bersama Hajah Hamidah. Baik, boleh terlibat dalam skim pelaburan bersama kami yang menepati syariah compliance bersama dengan Xiaomi Education Berhad, untuk terlibat dalam sistem pendidikan yang sangat menarik. InsyaAllah nanti tuan-tuan boleh dengar hari Jumaat dan Sabtu. Bunga Buburan, Azrin Abdul Aziz, bagi Harun Sulong, bagi siapa yang belum mendengar sesi yang lalu, InsyaAllah hari Jumaat dan Sabtu ni kami adakan sesi yang kedua. Tapi kena isi borang dulu, kerana program ni tertutup, kita pilih kepada mereka yang berminat saja. Terima kasih Zahra, barakallahu fikum. Jumpa lagi malam esok insyaAllah. Puan Kamisa HMS, barakallahu fikum. Wan Anas, sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mulia Tengku Murni, Sida Sahak, Rohani Makno. Jangan lupa hari Jumaat Sabtu ni kita ada sesi Nazri untuk melihat peluang pelaburan bersama kami. Bi Azizul, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik ya Ustaz Azizul. Nuria Abdul Hamid. Bagi tuan yang nak pergi menunaikan ibadah umrah, insya-Allah kami akan buka sikit masa lagi untuk perjalanan yang akan dimulakan pada bulan Disember ataupun Februari, insya-Allah. Jadi mereka nak travel menunaikan umrah, bolehlah mendapatkan maklumat lanjut daripada Zahzan Travel. Sekian, terima kasih semua. Jangan lupa dapatkan birkah Habatus Sauda dari Zahzan Travel. Ini yang dipesankan Nabi SAW, rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi SAW. Ni Habatus Sauda, dapatkan dari Zahzan Travel juga. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Yang Mulia Raja Ruzlin. Terima kasih semua. Zinaris, jangan lupa ikut perkembangan kami untuk skim pelaburan yang menepati syariat ini. Akan saya maklumkan sebentar lagi. Nanti boleh isi borang dan ikut program kami hari Jumaat dan Sabtu yang dekat ni. 2 hari lagi. Terima kasih Zainal Jamalia Jamaluddin, Puan Kamisa, barakallahu fikum. Sofia Abdul Khair. Terima kasih semua. Sama-sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Nazir Nazri, bunga berguguran, ain sumayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bibi Zainawa, Gi Kalok, Zulfika bin Anwar, Syafiq Murad, Faiz Faizah. Terima kasih semua. Terima kasih. Safi Alias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.